Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini saya ingin membicarakan tentang bab 5 pembentukan Malaysia, subtopik 5.5 Perjanjian Julai 1963 dan peristiwa pengisytiharan Malaysia. Okey, mula-mula sekali kita tengok apakah dia Perjanjian Julai 1963 ini? Okey, Perjanjian Julai 1963 ini juga dikenali sebagai Perjanjian Malaysia ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil Malaysia Agreement, MA63. Okey, mengambil sepenuh tarikh dia lah 63. Okey, mengapa Perjanjian Julai ataupun Perjanjian Malaysia ini dimeterai? Ini adalah kerana untuk membentuk sebuah kerajaan baru yang dipanggil Malaysia. Okey, siapa yang terlibat dengan perjanjian ni? Ada 5 pihak yang terlibat dengan perjanjian ini, iaitu Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu ataupun negeri-negeri di Semenanjung Malaysia, Sarawak, Sabah dan juga Singapura. Lebih kurang macam BP3S. BP tu British, P itu Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura. Okey, di manakah perjanjian ini ditandatangani? Okey, perjanjian ini ditandatangani di London pada 9 Julai 1963. Okey, apakah prinsip utama ataupun sebab utama perjanjian ini ditandatangani? Okey, prinsip utama dia adalah untuk mengiktiraf hak yang sama kepada semua negeri dalam Malaysia. Apa dia negeri-negeri dalam Malaysia? Persekutuan Tanah Melayu ataupun Semenanjung Malaysia, Sarawak, Sabah dan juga Singapura. Okey, apa dia seterusnya kita tengok apa dia isi-isi penting dalam perjanjian ini ataupun intipati Perjanjian Julai 1963 ni. Okey, isi penting yang pertama yang dibincangkan adalah tarikh pembentukan Malaysia. Kita nak bentuk Malaysia ni secara rasminya pada 31 Ogos 1963. Yang kedua, Sarawak, Sabah, Singapura akan menjadi ahli dalam Persekutuan Malaysia ataupun Kerajaan Malaysia bersama-sama dengan Persekutuan Tanah Melayu, iaitu negeri-negeri di Semenanjung Malaysia. Yang ketiga, Kerajaan British akan mengiktiraf kedaulatan Sarawak, Sabah dan Singapura dalam Malaysia. Apa dia, cikgu? Mengiktiraf kedaulatan ni, maksudnya Kerajaan British memberikan kemerdekaan ataupun dia bebaskan Sarawak, Sabah dan juga Singapura, bukan lagi di bawah Kerajaan British. Okey, seterusnya isi penting yang keempat, kita memberikan kelebihan kepada Sarawak dan Sabah. Walaupun mereka menyertai Persekutuan Malaysia, mereka diberi kelebihan untuk menubuhkan kabinet mereka sendiri. Maksudnya mereka ada menteri-menteri mereka sendirilah di negeri mereka. Okey, kemudian yang kelima, kita memberi masa kepada Sabah dan Sarawak, memberi masa apa? Tempoh masa peralihan untuk mereka mengubahkan sistem pentadbiran awam mereka, untuk mereka ubah sistem pendidikan mereka mengikut persekutuan yang baru, iaitu Persekutuan Malaysia. Okey, kemudian intipati yang keenam, kerusi-kerusi di parlimen kita berikan kepada Singapura sebanyak 15 kerusi, Sarawak 24 kerusi, Sabah 16 kerusi. Kenapa Sarawak banyak, cikgu? 24 kerusi. Sebab negeri Sarawak, kalau kita tengok kat peta tu, negeri Sarawak tu besar, luas. Nak lebih kurang sama macam Semenanjung Malaysia. Okey, jadi kita berilah kelebihan kepada negeri Sarawak sebab mereka banyak tempat untuk diberikan wakil ataupun kerusi inilah kan, untuk mewakili rakyat mereka. Rakyat mereka pun ramai. Okey, intipati yang ketujuh ataupun isi yang ketujuh, kita mengiktiraf penduduk Bumi Putera di Sarawak dan Sabah ini sama seperti orang Melayu. Maksudnya hak-hak yang orang Melayu dapat dalam perlembagaan
Persekutuan. Penduduk Bumiputera di Sarawak dan Sabah juga mendapat hak yang sama. Okey, seperti yang kita tahu, negeri di Sarawak dan Sabah mempunyai pelbagai suku. Dia kaum banyak, lepas tu suku-suku dia pun banyak. Jadi mereka ni kiranya setaraf lah macam orang Melayu. Okey, itu tadi 7 isi-isi penting yang dibincangkan lah. Okey, sekarang kita tengok gambar Tunku Abdul Rahman. Pada 6 Julai, dia buat sidang akhbar. Dia umumkan dia akan pergi ke London nak menandatangani perjanjian Julai tadilah. Perjanjian pembentukan Malaysia tadi di London. 6 Julai dia buat sidang akhbar. Tapi perjanjian tu ditandatangani pada perjanjian tadi ditandatangani di London pada 9 Julai. Okey. Kemudian kalau kita tengok situ, Sabah bersetuju mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan sebagai balasannya, sebelum dia nak ubah tu, dia dibenarkanlah menggunakan bahasa Inggeris dalam tempoh 10 tahun selepas tahun 1963. Sebab mereka pada masa tu di bawah kerajaan British, jadi semuanya menggunakan bahasa Inggeris. Tapi bila kita dah Sabah dah bersama-sama dengan Sarawak, Persekutuan Tanah Melayu di bawah satu pentadbiran iaitu Persekutuan Malaysia. Jadi kita kena ubahlah bahasa Melayu, tapi mereka mengambil masa untuk mengubah. Okey. Tapi tak sampai 10 tahun pun. Pada tahun 1970 mereka telah mengubah bahasa pengantar dalam sistem pendidikan mereka lah. Okey, seterusnya kita tengok. Bila kita nak menubuhkan sebuah kerajaan ni, dia mesti ada pihak-pihak yang tidak bersetuju lah. Okey, jadi bila tak bersetuju, kita pergi pada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okey, kita tengok apa dia misi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ni untuk ataupun reaksi mereka untuk membentuk Persekutuan Malaysia ni tadi. Okey, yang seperti kita tahu, Indonesia dia bantah, dia membuat bantahan secara rasmi lah terhadap pembentukan Malaysia ni. Dia pergi dengan di saluran yang betul di PBB. Okey, jadi bila ada orang yang tak setuju Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ni, okey, dia pun menubuhkan satu jawatan kuasa yang dinamakan UNMM. Apa tu UNMM? United Nations Malaysia Mission pada tahun 12 Ogos 1963. Tadi masa Julai kita buat perjanjian. Jadi pada bulan Ogos mereka tubuhkan sebuah jawatan kuasa untuk menilai ataupun melapor pendapat penduduk Sabah dan Sarawak ni. Adakah penduduk Sabah dan Sarawak ni bersetuju ataupun kita paksa mereka join sekali Persekutuan Malaysia ni. Okey, jadi mereka telah melantik Lawrence Michelle Moore, Duta Amerika Syarikat dekat PBB ni. Dia jadi ketua lah, ketua rombongan pergi dekat Sarawak, pergi dekat Sabah, macam buat survey lah kan. Dia tanya penduduk, adakah anda bersetuju untuk join dengan Malaysia? Dia tanya. Okey, penduduk-penduduk ni tadi. Okey, jadi bila mereka dah buat tinjauan, dah buat survey, mereka kena buat satu laporan. Okey, jadi seperti yang perjanjian Julai tadi, kita nak mengisytiharkan pembentukan Malaysia ni pada 31 Ogos 1963. Nak bagi sama tarikh kan, tarikh kemerdekaan tu. Tapi ianya terpaksa ditangguhkan sebab bila kita dah buat survey, PBB buat survey, mereka nak buat satu laporan lengkap lah. Jadi laporan tu, laporan setiausaha PBB tu dia kata hanya boleh disiapkan pada 14 September 1963. Kiranya macam tak sempat lah kan, 31 Ogos ni. Jadi okey, tak apa, kita ubah tarikh pengisytiharan tersebut. Jadi bilakah peristiwa pengisytiharan Malaysia ni? Macam kita sambut tiap-tiap bulan September, kita cuti pada 16 September 1963
adalah tarikh penting ataupun tarikh Malaysia diisytiharkan secara rasmi, termasuklah Sarawak, Sabah dan juga Singapura. Okey, pada tarikh 16 September 1963 ni, kita buat serentak lah dekat Kuala Lumpur, Sarawak dan Sabah. Pada waktu yang sama, kita umumkan pengisytiharan Malaysia ni. Okey, dekat Kuala Lumpur yang di-Pertuan Agong, wakil baca pengisytiharan tersebut dan disaksikan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hash pada masa tu, Perdana Menteri lah. Dekat mana? Dekat Stadium Merdeka. Yang tempat kita Merdeka tu. Okey, dekat Sarawak pula, Datuk Abang Haji Openg telah mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak dan pengisytiharan itu dibaca oleh K. Johari. Dekat mana? Dekat kerajaan dekat Kuching Sarawak lah. Lepas tu adalah Kabinet Negeri Sarawak menjadi saksi. Okey, kemudian di Sabah pula, Datuk Mustafa Datuk Harun dia umumkan pengisytiharan Malaysia ni di Kota Kinabalu, Sabah. Sambil tu dia tanda tangan surat sumpah sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah yang pertama. Dekat Sabah, Tun Abdul Razak dia jadi wakil Kerajaan Persekutuan lah untuk melihat peristiwa yang bersejarah ini. Okey, kalau kita tengok kat gambar tu, penduduk yang terlibat diberi peluang untuk menyuarakan pandangan mereka bagi menjaga kepentingan bersama. Sekian.